InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul pada pagi ini. Insya-Allah kita minta kepada Allah kekuatan, keampunan. Kita minta kepada Allah Taala hidayahnya, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang akan ada pada hari ini lebih baik daripada yang sebelumnya, daripada semalam. InsyaAllah kita mulakan dengan tajdid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kita ini jauh daripada syirik, jauh daripada kelemahan, kemalasan, kelalaian. Ya Allah, ampunikanlah kelemahan-kelemahan kita, ampunikanlah kelalaian kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkanlah kami bersama perjuangan, bersama pengorbanan dalam syahadah, dalam kalimah syahadah dan kemudian dengan Islam. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat kita, salam kita kepada Nabi dengan rendah diri kita kasih merasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita diminta supaya ya Allah izinkanlah kami untuk sama-sama menghayati sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Taala, kita telah berbincang berkenaan dengan semalam, berkenaan dengan himmah aliyah, iaitu kita kata himmah ini maknanya pendorong, sesuatu yang mendorong kita, sesuatu yang menjadi penggerak kita, motivasi kita, sesuatu yang ada dalam diri kita ini yang merupakan perangsang untuk kita beramal menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah bincang bagaimana kita ada sesuatu yang kita nak capai, sesuatu yang kita nak tuju, iaitu di dunia ini merupakan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak selamatkan diri kita daripada kekufuran, daripada kesesatan. Jadi maka untuk kita menuju kepada itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menghadapkan diri kita sepenuhnya. Wijhatu huwa muwalliha, kita baca semalam. Walikullin wijhatu huwa mauliha. Muwalliha fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita supaya berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung sikit apa yang telah kita bincangkan semalam, dan insya-Allah kita akan cuba hubungkan dengan puasa, hakikat puasa insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, untuk kita sampai kepada kemuncak, untuk sampai kepada matlamat kita, maka kita mesti memiliki semangat dan hamasah, dan juga himmah yang azimah, himmah yang aliyah, himmah yang kuat, pendorong yang kuat. Kita kata bukan saja semangat, satu yang
menjadi pendorong yang kuat dalam diri kita. Kerana apa? Kerana kita bukan hanya mahu beribadah kepada Allah, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah, sembahyang puasa, tetapi kita juga mahu menjauhkan diri kita, bebaskan diri kita daripada tuntutan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya, dunia. Malahan kita juga ingin berjuang kepada jalan Allah, untuk kita sama-sama menyelamatkan diri kita daripada kita kata godaan-godaan, daripada kesesatan yang berlaku. Dan sekarang ini perkara-perkara yang sesat itu sudah semakin jelas, semakin jelas. InsyaAllah nanti saya akan buat satu sesi, saya bercadang untuk pergi daripada negeri ke negeri, untuk kita buat satu kembara. Saya akan buat kembara insyaAllah bersama-sama dengan Sisi. Jadi saya minta kalau boleh dapat kita luangkan masa, kita akan buat satu hari insyaAllah. Satu hari setengah bermalam, insyaAllah. Jadi kita akan cuba berbincang dengan lebih dalam, sebab tanda-tandanya sudah besar, dan insyaAllah kita perlukan kepada satu perbincangan khusus. Baik, jadi kita melihat bagaimana kita telah berbincang di dalam Al-Quran. Allah SWT memuji mereka yang mempunyai himmah, mempunyai semangat dan kekuatan ini. Menggambarkan bahawa mereka yang diberikan himmah ini adalah merupakan seseorang yang dipanggil oleh Allah sebagai rijal. Seseorang yang dipanggil oleh Allah sebagai rijal. Rijal ni maknanya dia bukan saja, kalau secara umum dia kata laki-laki, tetapi sebenarnya dia bukan hanya untuk laki-laki, perempuan pun sama. Tapi maknanya sifat-sifat kekuatan, sifat-sifat dia boleh bergerak, sifat-sifat dia boleh menuju kepada matlamat dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh, dengan jiddiyah, dengan bersusah payah. Maka ini kita sebutkan sebagai rijal. Contohnya bagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Ayatnya panjang, sambil sebahagian dia kata apa? Fi rijalun yuhibbu an yutatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan padanya apa? Masjid, padanya masjid. Masjid ni, ayat ini menggambarkan tentang Masjid Quba, masjid yang Rasulullah SAW bina, iaitu berkenaan pada masjid itu rijalun, terdapatnya laki-laki, yuhibbu an yatatahharu, iaitu laki-laki yang sentiasa, yang suka sangat, yang cinta untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah amat mengasihi orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi rijal itu diberikan oleh Allah SWT gelaran kepada mereka yang sentiasa membersihkan diri dia. Rijalun, ar-rijal. Jadi sebab itulah tidak semua orang yang sanggup membersihkan diri dia. Macam seperti kita gambarkan bahawa kalau nak setakat sembahyang, semua boleh sembahyang. Orang Hindu pun sembahyang, orang apa ni kita kata Kristian pun sembahyang. Jadi kita lihat semua orang sembahyang, tapi sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang mentauhidkan Allah, sembahyang yang membersihkan diri dia, mendekatkan lagi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan dalam surah An-Nur, An-Nur, Allah menggambar tentang kekuatan mereka yang disebut rijal ini. Rijalun. Sekali lagi Allah gunakan perkataan rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Jadi rijalun ini kalau kita maknakan tadi laki-laki, tapi maknanya orang-orang yang dipanggil rijal, itu iaitu seorang laki-laki yang dipanggil rijal, atau perempuan yang ada kekuatan sebagaimana rijal tadi itu, yang mana kekuatan imannya itu, kekuatan semangatnya itu, kekuatan diri dia itu, takwanya dan sebagainya. Jadi bila dia ada himmah yang aliyah, dia ada kekuatan, kita kata kekuatan pendorong, penghayatan yang kuat tadi dalam diri dia, cita-cita yang tinggi, matlamat yang tinggi, maka la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Jadi orang yang ini tidak akan dilalaikan, tidak akan dilalaikan oleh perniagaan, tijarah, wala bay'un, dan juga jual beli daripada mengingati Allah, an zikrillah. Jadi maknanya orang-orang yang kuat himmahnya yang disebut rijal tadi,
seorang rijal, seorang laki-laki ataupun seorang yang orang yang sifat-sifat kelakian. Laki-laki ni bukan dalam konteks seksual, tapi laki-laki dalam konteks sifat kekuatan tadi itu. Maka Allah gambarkan la tulhihim tijarah. La tulhihim tijarah wala bai'un, tidak akan dilalaikan oleh perniagaan. Maksudnya pekerjaan je lah. Perniagaan ni pekerjaan. Apa saja kita buat kerja, bermain, kita buat sesuatu. Kalau orang bermain, bermain kan. Kalau orang bekerja, bekerja, belajar, belajar. Jadi dia tidak akan dilalaikan daripada tijarah wala bai'un wala jual beli, dan juga tidak oleh jual beli an zikrillah, daripada mengingati Allah, daripada terputus dengan Allah. Jadi apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita tidak akan terputus dengan Allah sekiranya kita mempunyai himmah yang tinggi. Kita punya sifat-sifat himmah yang tinggi tadi. Dan maka apa yang akan dibuat oleh orang ini, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, maka dia akan mendirikan salat. Iqamis salah, dia akan mendirikan salat dan dia akan mengeluarkan zakat. Yakhafun, dia akan bimbang, dia akan takut. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dia akan, orang-orang yang ini menunjukkan bagaimana orang yang mempunyai himmah aliyah ini, semangat yang tinggi ini, dan hamasah ini, dia apakah yang menjadikan pendorong kepada kekuatan dia supaya tidak lalai, supaya tidak terpikat dengan dunia, ialah dia punya kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat. Yauman, dia akan, dan mereka ini takut kepada hari itu. Hari itu adalah kiamat, yang mana hari itu al-qulub wal absar akan berbolak-balik, hati dan mata akan dalam keadaan bergetar, bergoncang, akan kadang berbolak-balik, bergoncang. Jadi kita nampak di sini bahawa bagaimana seorang yang mempunyai hamasah itu, kekuatan itu, yang kita kata pendorong tadi, pendorongnya apa? Pendorongnya adalah akhirat. Pendorongnya adalah Allah, al-iman. Dia bukan datang daripada yang lain. Kalau kita ingat, yang menjadikan kita kuat ni kawan-kawan, yang menjadikan kita kuat ni luaran, yang menjadikan kita kuat ni sesuatu yang ada di luar kita, maka kita tersilap. Kita boleh kuat juga sebab bi'ah ataupun suasana yang ada di luar, tetapi sebenarnya hakikat kekuatan al-himmah al-aliyah ini ialah pendorong yang kuat ini, semangat yang tinggi ini ialah apa yang ada di dalam, dan apa yang dalam ialah hati. Allah gambarkan bahawa mereka yang mempunyai himmah ini adalah seorang yang dinamakan rijal, dan rijal itu tidak akan lalai. Rijal itu akan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, kerana mereka takut dengan yauman, hari akhirat. Jadi itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah gambarkan kepada kita, surah apa ni, Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun. Nampak? Allah mulakan pula dengan minal mu'minin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Minal mu'minin, di kalangan orang beriman. Nampak? Jadi maknanya di kalangan orang beriman ini ada yang rijal. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Maknanya di kalangan orang beriman ni ada yang kuat semangatnya, ada yang tak kuat. Minal mu'minina rijalun, maknanya dari kalangan orang-orang beriman yang rijal, yang ada himmah aliyah, yang ada kekuatan daya yang kuat tadi, ma'ahadullah alaih, sentiasa mereka memegang janji dengan Allah. Jadi Allah gambarkan rijal ini, kalau dia ada iman, maka dia akan sentiasa berpegang dengan janji Allah. Sebab tu di akhir zaman, kita nak merasakan bagaimana sesungguhnya apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh mampu berhadapan dengan ujian, fitnah, kesusahan, kepayahan akhir zaman ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah al-iman. Sebab Allah gambarkan minal mu'minin, di kalangan orang beriman. Rijalun, laki-laki.
ma'ahadullah as-sadaqu, lelaki-lelaki yang benar, yang benar, ma'ahadullah alaih, yang benar iaitu mereka yang berpegang janji, berpegang janji dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Saya kalau baca ayat ni tuan-tuan, saya teringatkan kawan saya. Kenapa teringatkan kawan saya? Sebab Allah gambarkan di kalangan orang beriman ni, saya tak tahu lagi, tapi orang beriman ni, faminhum, dari kalangan mereka, man qada nahbahu, mereka telah, maka ada di kalangan mereka yang telah selesai menunaikan janji mereka. Jadi sebahagian dah selesai, maknanya dia syahid dah. Tuan-tuan ada tak kawan-kawan yang dah syahid fisabilillah? Alhamdulillah. Jadi nak sebut sini, bila kisah, sebab tu bila saya baca ayat ni, saya akan teringat peristiwa berdepan dengan kawan-kawan yang telah meninggal dunia. Faminhum man qada nahbahu, dan sebahagian daripada mereka rijalun mu'minin, atau rijal yang beriman tadi, ialah mereka yang telah pun qada nahbahu, mereka yang telah pun selesai janji dia dengan Allah kat dunia ni. Wa minhum man yantazir, dan sebahagian daripada mereka masih lagi menunggu-nunggu untuk menyelesaikan janji dia dengan Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah, tidak taraddud, tidak berubah apa yang telah mereka janjikan. Jadi orang-orang yang boleh memegang janjinya dengan Allah, yang boleh istiqamah di atas jalan Islam, atas jalan syahadah, itu ialah orang-orang yang kuat imannya, kuat himmahnya. Kuat imannya, kuat himmahnya, kuat dia punya semangatnya, hamasah, kuat dia punya cita-citanya, keazamannya kuat. Jadi ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Kalau kita tak dapat yang ini, maka sudah tentu kita tidak akan dapat istiqamah dengan janji kita. Ini surah Al-Ahzab ayat 123 kan? 123 Sorry, ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 23. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah gambarkan bahawa hanya mereka yang memproses dirinya untuk menjadi rijalus salih, rijalul mu'minin, orang-orang laki-laki yang menjadi, ataupun orang-orang yang apa namanya, kita kata beriman, yang ada kekuatan, ada kekuatan. Dalam hadis pula, Nabi banyaklah ayat-ayatnya yang meminta kita supaya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya masukkan kita di dalam golongan orang-orang yang tinggi himmahnya, Banyaklah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahril rijal. Ini doa-doa yang kita baca kalau dalam maksurat tu kan, minta kita jauh daripada kelemahan, jauh daripada kemalasan, jauh daripada kebakhilan, jauh daripada ditindas oleh orang, maknanya orang, jauh daripada orang kontrol kita, maknanya hutang, kita berhutang. Kita jauh daripada kemalasan, jauh daripada kebakhilan, jauh daripada kelemahan-kelemahan diri kita, kesedihan, dan jauh daripada hutang, jauh daripada orang kontrol kita, macam Along lah contohnya, kontrol kita kan. Jadi jauh. Allah, Rasulullah SAW mengajar kita supaya minta kepada Allah. Dan kemudian dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan bahawa sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara yang penting, dan Allah benci perkara yang remeh. Jadi kita jangan terlibat dengan benda yang remeh-temeh. Remeh-temeh. Kerana remeh-temeh itu akan membawa kepada kelemahan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kiamat akan berlaku, kiamat nak berlaku, ni Dajjal nak keluar ni. Katakanlah Dajjal nak keluar, kiamat nak berlaku. Sedangkan di tangan kamu ada sebiji benih. Ada benih di tangan kita. Maka selagi kiamat belum berlaku, maka kamu masih berkesempatan untuk tanam. Maka tanamlah benih itu. Jadi kalau kiamat nak berlaku tapi kita masih lagi nak tanam benih, Nabi gunakan perkataan benih tadi, tanamlah, tanam. Jangan kita biar tak apalah, tak sempat tumbuh ni. Berapa pokok tak sempat tumbuh, berbenih kan. Tanam. Apa itu menunjukkan kekuatan
keazaman kita, himmah tinggi. Jadi maknanya walaupun nak kiamat pun kita berusaha, beramal. Sebab hasil daripada tanam bukan di dunia. Dan hasil daripada tanam bukan di dunia, hasil di akhirat. Amal itu. Tanam tu amal. Sebab tu orang tua-tua kita dulu, dia tanam pokok durian. Dia rasa dia takkan rasa pokok durian tu kan. Dia kata, bukannya dia boleh makan pun, dah umur dia dah mungkin dah 60-an kan. Tapi dia tanam juga pokok durian tu. Kenapa? Anak cucu. Anak cucu akan makan ni pokok ni. Jadi begitulah sebenarnya di dunia ni tempat kita berusaha. Jadi orang yang himmah azimah, walaupun Dajjal nak keluar, dia tak putus asa. Dia tak berhenti kerja, dia tak berhenti sekolah. Dia buat macam biasa sebab semua tu adalah jihad. Belajar satu jihad. Bekerja satu jihad. Berniaga satu jihad. Dia buat. Sehinggalah tak boleh buat, ancaman mendatang baru dia akan keluar. Mencari perlindungan. Dia ancam baru dia cari perlindungan. Selagi tidak diancam, dia buat. Dia buat. Sebab inilah digambarkan Rasulullah SAW. Ini petunjuk Nabi kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman, dia tak takut. Kan? Dia tak takut. Dia tak melarikan diri. Tapi dia berjuang. Dan berjuang itulah amalan. Amalan dia. Belajarlah. Jangan lari. Belajar. Jangan kita fikir benda yang negatif. Fikir yang positif. Jadi, tapi pada masa yang sama, kita kena tahulah apa yang berlaku. Mungkin sudah masanya untuk kita belajar sesuatu pertahanan diri. Mungkin. Kan? Jadi, tapi kita jangan lari. Setiap yang kita buat itu. Kemudian dalam sabda yang lain. Ini hadis Nabi SAW. Apabila kamu minta sesuatu kepada Allah. Ini bulan Ramadan ni tuan-tuan. Mintalah syurga Firdaus. Jannatul Firdaus. Kerana ianya adalah syurga, kerana adanya syurga pertengahan dan syurga yang tertinggi. Syurga pertengahan dan syurga tertinggi. Di bawahnya ada arash Allah. Maknanya di bawah arash Allah. Maknanya syurga Firdaus ini ialah syurga yang tertinggi. Di bawah arash Allah ada lagi syurga yang bawah rendah. Dan di mana di bawah syurga itu akan lahir, mengalir air sungai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau minta Jannatul Firdaus, walaupun kita kata tak layak. Siapa yang layak tuan-tuan masuk syurga? Saya pun tak layak, semua tak layak, tapi rahmat Allah. Jadi kita minta rahmat Allah. Sebab tu saya awal-awal Ramadan saya minta tuan-tuan baca banyak apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Hayyu yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha mengurus, yang maha kuat dengan sendirinya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmati. Rahmatilah kami. Astaghith, dan berilah pertolongan kepada kami. Minta rahmat daripada Allah. Kemudian Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Minta jannatul firdaus. Allahumma inni as'aluka ridhaka jannatul firdaus. Ya Allah, berikanlah kepada aku redamu. Minta Allah reda kita. Ini rahmat Allah. Dan minta Allah bagi jannatul firdaus. Dalam hati kita bila minta jannatul firdaus, jangan kita rasa kita layak. Aku ni memang patut masuk situ. Bukan. Kita minta kepada Allah jannatul firdaus supaya kita termasuk dalam golongan yang kuat berjihad, yang kuat berjuang, yang kuat di dalam beramal, yang kuat dalam keadaan berubudiyah, berikhlaskan hati kita dengan ikhlas yang tertinggi, amal dengan amal yang tertinggi, yang benar. Kita minta supaya apa? Supaya kita termasuk dalam golongan jannatul firdaus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar ila akhir. Jadi kita minta Allah jannatul firdaus. Sebab Rasulullah kata, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah syurga firdaus, jannatul firdaus. Mintalah, tak apa. Dan tujuan kita minta jannatul firdaus ini bukan kita kata kita ni terror, kuat, tapi sebab kita tak kuatlah kita minta supaya Allah kuatkan kita, supaya Allah bersihkan kita, supaya Allah tingkatkan kita, supaya kita layak masuk jannatul firdaus dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, dengan rahmat Allah. Ini kita kena minta. Ini maknanya orang yang himmah yang azimah. Himmah yang azimah. Saya pernah tanya pada seorang
Kan, saya akan tanya dengan dia. Kan. Saya tanya dengan dia soalan. Kan. Kalau kamu masuk syurga, syurga mana kamu nak masuk kan? Ada seorang pelawak lah, pelawak. Saya sebut nama dia lah. Kan. Terkenal dia, kalau saya sebut nama semua tahu. Kan. Saya jumpa dengan dia. Jadi dia pun pelawak lah. Dia berlawak ni. Bila saya tanya tu dia lawak. Niat dia lawak kita. Kalau saya nak minta masuk syurga yang ekonomi pun cukup. Syurga yang ekonomi dia kata. Syurga yang ekonomi. Maknanya syurga yang bawah-bawah lah kan. Ekonomi cukup. Kan. Saya tak nak yang tinggi-tinggi. Yang ekonomi je dia kata. Jadi saya kata betul lah kita minta syurga ekonomi. Baguslah kan. Perasaan kita rendah diri kan. Tapi kalau boleh kita minta Jannatul Firdaus. Minta je. Mana tahu Allah kesian kat kita. Allah rahmat kita. Allah bagi Jannatul Firdaus. Macam mana cara Allah bagi Jannatul Firdaus? Bukan Allah bagi macam gitu je. Allah akan tingkatkan kita. Allah dudukkan kita dalam tarbiyah. Allah dudukkan kita dalam perjuangan. Allah dudukkan kita dalam persiapan. Peningkatan diri. Allah lorongkan kita. Allah lorongkan kita untuk menjadi seorang yang kenal dia. Seorang yang dekat dengan dia, seorang yang sentiasa dalam keadaan mengingati dia, tawaduk pada dia, tadaruk pada dia, rendah diri, memerlukan dia kan. Jadi Allah akan bagilah kita kekuatan-kekuatan tu kan. Barulah kita boleh. Kalau tak dapat. Kalau tidak, tak dapat. Sebab tu himmah ini, orang yang punya himmah azimah ini adalah orang yang ada kekuatan-kekuatan itu. Maka di sini kita melihat bahawa sebenarnya himmah azimah ini dia tidak boleh lari daripada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini kalau kita rasa lemah, maka kita kena tengok iman kita. Tengok iman kita. Baik, jadi saya nak cuba sentuh di sini adalah beberapa perkara. Tak mungkin kita nak tengok tentang beberapa ada 3 perkara lah saya nak gambarkan sini tentang himmah aliyah ini, ataupun yang kita kata sebagai cita-cita kekuatan motivasi pendorong yang tinggi ini. Dan dia semua bermula dengan disebut iradah qawiyah. Semua itu bermula dengan iradah qawiyah. Itu iman yang mempunyai iradah. Iman keyakinan yang membentuk iradah. Iradah ni pun daya kehendak. Daya kehendak qawiyah yang kuat. Jadi himmah aliyah ini dia lahir daripada kehendak yang kuat dalam diri kita. Jadi kehendak yang kuat dalam diri tiga ni ada 3 perkara yang kita nak kena tengok. Daya dia. Daya kekuatan itu. Kita nak tengok 3 perkara ini. Yang pertama sekali ialah daya untuk survival. Jadi kita nak kena rasa bahawa dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Tempat yang kita akan tinggalkan. Berapa lama tuan-tuan nak duduk kat sini? Saya nak tanya dengan tuan-tuan, siapa paling tua kat sini? Mungkin ada di kalangan kita dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang 95 tahun. Mungkin ada yang 100 tahun. Baik. Berapa banyak tahun pun kita dah hidup di dunia ini, tapi sebenarnya kita ini akan tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini. Maka untuk tinggalkan dunia ini, maka kita ada satu perasaan bahawa dunia inilah tempat ujian. Dan itulah hakikat hidup. Hakikat hidup ini adalah satu ujian. Satu ujian. Jadi ini kita kata satu kesedaran yang mesti ada untuk membina satu suasana kekuatan dalam hati kita untuk survive. Survive ni apa? Survival. Bahasa Malaysia pun survival juga kan. Jadi untuk kita selamatkan diri kita. Untuk kita bukan kata dapat suplemen mewah, bukan mewah, selamat. Selamat daripada kecelakaan, kerosakan. Jadi nombor 1, kita nak rasa bahawa himmah azimah, himmah aliyah, azimah ni himmah yang besar, cita-cita yang tinggi, matlamat yang tinggi, pendorong yang kuat itu datang daripada satu perasaan dalam diri kita, kemahuan pada kita untuk menguasai peningkatan diri kita.
menguasai amal kita di dunia ini. Kita nak menguasai amal kita. Kita nak kuasai, kita nak beramal, bukan kita nak ikut aja arus. Nak ikut arus. Kalau kita ikut arus, lemas kita. Tuan-tuan dicampak masuk dalam sungai. Sungai tu ada arus. Arus tenggelam, timbul. Tenggelam, timbul. Tenggelam, timbul. Kalau kita tidak pandai berenang, kurang-kurang apungkan diri. Apungkan diri, kurang-kurang. Tapi mesti ada daya nak apungkan diri. Kalau tidak, kita akan berpusing-pusing masuk ke dalam air. Lemas. Lemas kita. Jadi, dunia ni ibaratkan kita berada di dalam satu sungai yang berarus. Kita sedang duduk di dalamnya. Yang mana kita kena capai, kita kena usaha untuk mencapai sesuatu yang menyelamatkan kita. Kita dalam dunia ni, macam kita tercampak dalam satu sungai yang dalam, yang arusnya sedang berpusing-pusing. Sedang berpusing-pusing. Yang kalau kita tidak cuba apungkan diri kita, kita tak cuba capai, apa dia? Kayu ke yang terapung, pokok ke, tali ke, apa ke yang terapung, maka kita akan tenggelam, lemas. Jadi, daya untuk kita selamatkan diri kita, ini adalah bermulanya kekuatan iradah. Iradah qawiyah. Dan ini ada pada semua orang. Semua orang. Maknanya kalau orang tu memikirkan dari sudut bisnes, dia nak selamat. Maka dia pun nak survive. Dia terpaksa fikir. Terpaksa buat macam-macam. Supaya berjaya bisnes dia. Jadi, iradah qawiyah ini dilahir daripada fastabiqul khairat. Dia lahir daripada berlumba-lumba. Saya daya untuk bertanding, compete. Untuk selamat, survive. Survival kita. Dan daya ini kita fokus kepada bagaimana kita nak capai akhirat dan bagaimana nak meningkatkan amal kita, diri kita. Daripada pengalaman-pengalaman kita yang lepas. Jadi maknanya iradah ni dilalu dengan kita melalui tiap-tiap hari kita ada pengalaman. Contoh, semalam kita dah tak boleh bangun malam. Hari ni kita dah ada pengalaman, semalam terlepas tahajud. Semalam terlepas tahajud. Terlepas tahajud. Maka kita pun belajar, kenapa aku terlepas tahajud semalam? Semalam aku terlepas baca Quran. Kenapa terlepas? Jadi dari pengalaman-pengalaman itu, kita belajar untuk survive. Survive mana? Survive di akhirat. Jadi dunia ni ibarat sungai yang arusnya deras. Ibarat laut yang dalam, yang bergelombang. Yang kita akan tenggelam kalau kita tidak buat sesuatu. Maka sekurang-kurangnya kalau tidak boleh berenang, kita apung diri kita. Apung diri kita. Sekurang-kurangnya kita apung diri kita. Sekurang-kurangnya kita apung diri kita. Kemudian selepas itu, kalau boleh capai, capai. Kita capai apa? Kayu yang terapung. Capai dia. Peluk dia. Pelampung. Peluk dia. Kenapa? Apa yang capai itu? Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Itulah pertolongan Allah. Itulah barakah. Itulah kita kata sesuatu yang Allah datangkan pada kita. Untuk kita menyelamatkan diri kita. Jadi, macam mana kita tahu kita akan ada himmah azimah sekiranya dalam hati kita ada satu perasaan, satu daya, satu kekuatan untuk kita selamatkan diri kita. Ini nombor satu. Daya untuk survive. Ini himmah azimah, dia kena ada perasaannya. Yang kita sekarang sedang dalam perjuangan. Kita sedang dalam hidup yang penuh dengan pergolakan. Penuh dengan kesusahan. Masalah-masalah macam-macam. Tambahan lagi kita di akhir zaman. Dengan ada pula apa? Dengan ada pula Dajjal nak datang. Dengan ada pula berbagai perkara. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan dedahkan lagi, banyak lagi perkara yang saya tak dedahkan. InsyaAllah kita akan bincanglah. InsyaAllah. Tentang akhir zaman, perancangan jahat mereka. Baik. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang akan membina iradah qawiyah ini? Tidak lain dan tidak bukan, ialah kita kena satu daya. Satu daya apa? Satu daya untuk kita... Sekejap, saya nak tengok jam. Satu daya dipanggil daya keterikatan. Keterikatan. Daya kita nak mengikat diri kita. Baik. Bila kita nak survive,
Nak survive dengan godaan dunia, dengan ancaman akhir zaman, ancaman Dajjal, ancaman COVID-19, ancaman apa dia panggil tadi, Great Reset, ekonomi yang akan jatuh, tuan-tuan. Ancaman kehabisan makanan. Makanan akan habis ni. Kenapa makanan akan habis? Kan? Kalaulah tidak berlaku kemarau pun, revolusi industri 4.0 akan melahirkan makanan-makanan artificial. Dan makanan-makanan artificial. Artificial ni apa? Dan artificial ni makanan yang palsu lah, yang bukan benar, bukan makanan. Nampak macam burger tapi bukan burger. Nampak macam ayam tapi bukan ayam. Ni revolusi 4.0. Food industry. Ada, kalau ada kesempatan saya akan cerita. Jadi, tuan-tuan, kita lihat macam-macam. Jadi, untuk kita survive tadi, timbul pula daya yang kedua. Daya yang kedua ialah daya untuk kita terikat. Keinginan kita untuk terikat dengan sesuatu yang boleh menyelamatkan kita. Sesuatu yang boleh menyelamatkan kita. Maksudnya hati kita merasai keperluan. Satu keperluan. Satu yang penting sangat. Yang daruri untuk kita terikat dengan perkara tersebut. Ini adalah iradah qawiyah, satu daya, satu perasaan, satu tenaga, satu kuasa. Tenaga dan kuasa ni lain. Yang ada dalam diri kita untuk terikat dengan sesuatu. Maka orang yang biasa-biasa, makhluk biasa-biasa ni, dia terikat dengan apa? Dia terikat dengan manusia. Terikat dengan bos. Bos bagi duit kat dia. Dia nak makan. Terikat kepada hajat dia kepada dunia ini. Untuk berkawan, companionship, berkawan, friendship, persaudaraan, terikat dengan interaksi, terikat dengan keperluan. Dia memerlukan sesuatu. Terikat kepada sokongan, tolong-menolong dan sebagainya. Jadi ini secara fitrah, secara umum macam itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bagi seorang yang ada himmah aliyah, himmah aliyah ini, apakah yang ada pada hatinya? Satu daya, satu kehendak, iradah. Iradah ni kehendak. Apa yang kita nak. Qawiyah, iradah yang kuat, untuk dia terikat dengan sesuatu yang boleh menyelamatkan dia, menyempurnakan hidup dia. Yang pertama, Allah. Kita kena terikat dengan Allah. Kalau kita tak terikat dengan Allah, macam mana kita nak selamat? Macam mana kita nak selamat? Allah yang menjadikan kita. Allah yang memberi rezeki pada kita. Allah yang memberikan segala-galanya pada kita. Dialah Tuhan Rabbul Jalil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bacakan. Sebab itulah bila kita baca Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Puji dan puja milik Engkau ya Allah. Hanya pada Engkau ya Allah. Kita baca sepenuh perasaan kita. Kalau himmah kita azimah, himmah kita aliyah, kekuatan daya kehendak tadi, kita akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca lidah kita nampak macam itu je. Mungkin tak sedap saya baca ni. Tapi nak sebab sini, hati kita rasa, Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah yang berhak dipuji. Ya Allah, Engkaulah yang berhak dipuji. Ya Allah, hanya Engkaulah yang berhak dipuji. Ya Allah. Kita nak terikat dengan Allah. Kita nak terikat dengan Allah. Kita bukan sekadar baca Alhamdulillahirabbil alamin saja, tapi kita baca dengan perasaan kita. Bukan dengan lidah saja, dengan perasaan. Ini daya, satu kekuatan dalam diri kita yang akan membentuk himmah aliyah tadi. Jadi kita baca. Sebab itulah yang pertama sekali, kita berhajat kepada Allah. Jadi, untuk survive, yang pertama tadi. Yang kedua, daya untuk terikat dengan kekuatan, kemenangan. Maka kita kena jaga diri kita. Kena kenal Allah. Macam mana kita nak terikat dengan Allah kalau kita tak kenal Allah? Kita tak kenal Allah, nak terikat macam mana? Tak kenal Allah. Tak tahu Allah ni. Kan? Kekuatan Allah sebagainya. Kehebatan Allah. Kita tak rasa. Jadi ini perasaan yang ada kepada kita, manusia yang beriman. Rijal. Al-mu'minun. Al-mu'minin. Rijal yang beriman. Dia nak terikat dengan Allah. Kenapa? Sebab inilah satu perasaan daya. Kan? Ini akan membina kekuatan.
So apabila dia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada situlah dia terikat dengan makhluk. Hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas. Maka barulah timbul hablum minan nas. Barulah timbul dia dengan makhluk pula, dengan manusia. Bukan terikat dengan makhluk je. Kalau orang tak ada iman, orang tak ada Islam, dia terikat dengan makhluk. Dia nampak makhluk itulah dia. Itu bos dia. Itu dia punya sultan dia. Itu dia punya menteri dia. Jadi dia jiwa dia rendah. Rendah jiwa dia. Tengok orang bangsawan, dia rasa hebat dia. Tengok orang kaya, rasa hebat. Dia terikat dengan dunia. Kan? Jadi dia terikat dengan Allah, kemudian dia terikat dengan makhluk. Maknanya setelah dia terikat dengan Allah, terikat dengan makhluk. Kenapa dia terikat dengan makhluk? Kenapa dia menjaga hubungan dengan makhluk? Kerana hajat. Dia ada hajat dia untuk sama-sama tolong menolong. Ta'awun, at-ta'awun. At-ta'awun, tolong menolong. At-takmil wal istikmal, lengkap melengkapi. At-takaful, sempurna, seimbang menyeimbangi. Dia ada keperluan dia. Jadi itulah hidup jamaah. Keterikatan untuk bersahabat dengan sahabat yang bersama dengan Allah, bersama dengan akhirat. Jadi apabila kita merasai keperluan kita untuk terikat dengan Allah, terikat dengan akhirat, terikat dengan sahabat-sahabat untuk selamat tadi, survive tadi, keterikatan, daya untuk terikat dengan kebaikan tadi itu, maka barulah kita ada iradah qawiyah. Baru ada. Kalau tak, kita tak ada. Kita rasa sahabat tak penting. Kan? Nak berjumpa sisi ni, nak berjumpa ni, tak penting. Kita rasa tak apalah, cukup Zoom je. Zoom cukup. Ataupun cukuplah FB online je. Nak jumpa ni tak penting. Sebab tu, perjumpaan sahabat-sahabat ni penting. Kenapa? Bukan sahaja yang kita nak dapat itu ialah ilmu. Bukan ilmu sahaja. Yang kita nak dapat itulah rohnya. Rohnya. Apa rohnya? Yang ada dalam dia? Perasaan ukhuwah tu. Perasaan kasih sayang tu. Kebersamaan tu. Sebab tu Nabi SAW dia train sahabat-sahabat dia. Dia latih sahabat-sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabatnya akan merasai. Kalau satu hari tak bertemu dengan sahabat dia, dia rasa tak sedap. Rasa tak sempurna. Tak rasa tak sempurna hidup dia. Kenapa? Kerana dia tak jumpa sahabat dia. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Keterikatan. Daya untuk mengikat diri dia dengan Allah, kemudian dengan akhirat, kemudian dengan sahabat-sahabat dia, hablum minan nas, dan sahabat-sahabat dia tadi, supaya dia boleh sama-sama membentuk satu amal dengan tolong menolong, dengan lengkap melengkapi, at-ta'awun, at-takmil wal istikmal, at-takaful, dan lain-lain. Baik, itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan, macam mana kita nak tengok hakikat kekuatan iradah qawiyah ini, yang saya cuba ringkaskan sebab masa tak banyak, insya-Allah. Iaitu satu daya untuk kita bebas, autonomi, bebas secara hakiki, bebas secara hakiki, sempurna, bebas dan bahagia secara hakiki. Satu perasaan, saya nak bebas, saya nak merdeka. Merdeka ni satu fitrah, benda fitrah merdeka ni. Bebas, nak merdeka, nak sempurna kebebasan kita. Jadi, untuk bebas daripada apa? Daripada perhambaan kepada sesama makhluk. Nak bebas daripada perhambaan menjadi hamba makhluk. Menjadi hamba dunia. Menjadi hamba kepada sesuatu yang rendah. Yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perasaan, daya, satu kekuatan nak bebas daripada menjadi yang rendah. Yang rendah, apa yang rendah? Tentu kalau kita berjalan, kita tengok yang rendah ni yang bawah. Yang kita pijak tu rendah. Najis rendah. Yang rendah, yang kita kata rendah kedudukannya. Dunia ni rendah. Jadi kita nak bebas daripada menjadi hamba makhluk. Hamba sesama makhluk. Sesama makhluk, kita makhluk, dia makhluk juga. Tapi kita jadi hamba dia buat apa? Bebas daripada dunia. Bebas daripada nafsu. Menjadi hamba diri kita sendiri. Nafsu. Bebas daripada segala perkara-perkara yang menjadikan kita ni lemah.
segala perkara yang menjadikan kita ni hina, segala perkara yang menjadikan kita ni menjadi orang yang celaka, nak bebas. Maka daya untuk bebas ini, yang hakiki ini membawa kepada perasaan kita merasakan keperluan kepada Allah sebagai Rabb yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Bukan Tuhan palsu. Bukan Tuhan palsu. Siapa Tuhan palsu ni? Dunia ni Tuhan palsu. Dajjal Tuhan palsu. Bos kita, manusia yang kita agung lebih daripada Allah, Tuhan yang palsu. Nafsu kita, Tuhan palsu. Berhala-berhala. Jadi apabila kita bebas, bebas, barulah kita akan ada ketenangan, harmoni, keamanan, kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang ada himmah aliyah ini, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, pendorong yang tinggi, dia lahir daripada 3 daya. Yang sama ada daya yang pertama sekali disebut sebagai daya untuk kita survive di dunia ni, untuk kita selamatkan diri kita. Daya untuk terikat dengan sesuatu yang menyelamatkan kita, iaitu terikat dengan Allah. Keperluan kita untuk terikat dengan Allah, terikat dengan Islam, terikat dengan segala perkara yang boleh membawa kita kepada ketinggian yang sebenar. Dan daya untuk kita yang ketiga ialah daya untuk kita bebas. Kita nak bebas daripada maksiat, bebas daripada kehinaan, bebas daripada kerendahan, bebas daripada kecelakaan, bebas daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi hamba kepada sesama makhluk, hamba kepada dunia, menjadi hamba kepada Allah. Jadi ini adalah merupakan 3 perkara, 3 kekuatan yang ada di dalam iradah seseorang yang beriman. Jadi seseorang yang beriman ni 3 perkara ni dia kena proses. Saya sebut poin dia. Kita kena proses, kita kena latih, kita kena didik, kita kena perdalamkan, kita kena perendangkan. Barulah daya-daya ini akan membentuk himmah aliyah. Akan membentuk satu kekuatan, akan membentuk satu kehebatan, kebahagiaan, kesempurnaan. Barulah kita tak rasa beramal itu satu yang berat. Tak rasa beban. Kita puasa, tak rasa beban puasa. Kenapa puasa tak beban? Sebab puasa ni satu keperluan, satu latihan untuk survive, untuk dekat dengan Allah, terikat dengan Allah, untuk bebaskan kita daripada nafsu. Kita rasa tu. Kita rasa. Maka puasa ni tak beban. Walaupun orang ramai kata beban. Sebab apa? Orang ramai tidak ada kekuatan ini yang kita sebut tadi. Dia tidak ada kekuatan ini. Dia cuma ikut aja, puasa aja. Dia cuma sembahyang aja. Barulah sembahyang tak jadi beban. Sembahyang tak jadi beban. Sebab matlamat yang nak dicapai itu lebih tinggi, lebih besar daripada sembahyang itu sendiri. Maknanya matlamatnya apa? Matlamat nak survive. Ini fitrah manusia. Yang sabut ni adalah benda yang fitrah daripada hati kita. Kita nak survive. Kita nak selamat. Kita nak bahagia. Walaupun kita kata saya ni sebagaikan lilin. Sanggup membakar diri untuk kepentingan orang luar dapat cahaya kan. Lilin pun, dia nak survive juga. Apa survive lilin tu? Dia nak apa? Nak selamat daripada azab Allah kalau dia ni manusia. Kita nak selamat daripada azab Allah. Nak selamat daripada murka Allah. Jadi nombor 1, survival. Insting. Daya. Satu perasaan. Satu kekuatan. Satu fitrah. Fitrah sebenarnya. Ini fitrah. Yang sebut ni fitrah. Fitrah untuk kita nak selamatkan diri kita. Selamatkan anak-anak kita. Selamatkan keluarga kita. Fitrah. Daya untuk selamat ini akan menjadikan kita melihat amal kita. Melihat pengalaman kita. Pengalaman kita semalam, kemarin, sebelum ni. Ramadan lepas aku tak boleh khatam Quran. Ramadan tahun ni aku nak cuba khatam Quran. Ramadan tahun lepas tak boleh tadabbur Quran. Ramadan tahun ni aku nak tadabbur Quran. Ramadan tahun lepas malam-malam tak pernah buat tahajud, buat tarawih aja. Itu pun tarawih kadang ada, kadang tak ada. Ramadan tahun ni insya-Allah nak taubat pada Allah, tahajud. Dan Ramadan tahun lepas kita tidak
yang tidak boleh melakukan banyak benda Ramadan. Kenapa? Survive. Kita nak survive. Macam orang berniaga. Kan? Dia berniaga, rugi. Jadi, dia pun fikir balik. Kat mana sebab rugi? Ini pengalaman dia. Dia melihat pengalaman dia. Apa sebab aku rugi? Sebab aku rugi ni kerana mungkin marketing aku tak pandai. Maka dia belajar marketing. Macam mana nak brand. Macam nak rebranding produk dia. Macam mana nak rebranding produk dia. Mungkin marketing tak elok. Ataupun mungkin networking aku kurang. Dia pun buat networking. Dia buat networking. Buat branding. Buat marketing. Memperkenalkan produk dia. Dia buat sungguh-sungguh. Jumpa semua orang. Telefon semua orang. Nak bagi perniagaan dia tu. Perniagaan tu. Maknanya orang yang nak survive ni. Dia akan melihat pengalaman dia, kelemahan dia, dibaiki, islah. Dan kemudian dia melihat amalan dia. Maka pada masa itu dia nampak amalan tu kecil je. Bangun malam tak ada apa. Sebab apa? Nak dapatkan syurga Allah. Bangun malam tak ada apa. Sebab nak dapatkan redha Allah. Lagi besar lagi. Jadi berkorban tak ada apa. Nak infak tak ada apa. Nak sedekah tak ada apa. Nak zakat tak ada apa. Nak berkorban tak ada apa. Sebab dia nampak nak survive. I want to survive. Ni daya kena. Tapi hari ni orang nampak survive ni dia sudut dunia je. Dia tak sanggup dengan iman. Sebab tu saya tekankan mula-mula tadi rijalun. Siapa rijal ni? Rijalun sadaku tadi, rijal yang benar tu ialah al-mu'minun, al-mu'minin. Orang yang beriman, yang terikat dengan Allah. Nak survive kena ada Allah. Maka sebab itulah dia akan tengok amal dia, amal yang mendekatkan dengan Allah. Kemudian yang kedua lah daya dia untuk terikat dengan sesuatu yang memberi kekuatan pada dia. Apa yang memberi kekuatan bila nak survive ni? Kita tak boleh survive kecuali kita mesti bersama Allah. Mesti bersama Allah. Maka dia rasa bahawa yang lain-lain tu mula tidak penting, penting Allah. Maka dia pun menjaga hubungan dia dengan Allah, ingin terikat dengan Allah. Dia mula kenal Allah. Dia mula ingat Allah, sentiasa zikir-zikir, dia sentiasa tunduk ke Allah. Nampak? Jadi ini kalau kita tak perdalamkan makna-makna ini, maksud ini, kekuatan ini, kita tak boleh dapat himmah aliyah. Tak dapat. Walaupun kita dah ilmu kita tinggi, ilmu yang ada pada kita ni. Sebab tu kita dari ilmu, kita ada PhD dalam tafsir, PhD dalam hadis, tapi tidak ada himmah aliyah. Tidak ada hamasah yang benar. Tidak ada iradah qawiyah. Tidak ada kehendak, daya kehendak yang kuat, yang benar. Maka ilmu tu tak ke mana-mana, tak boleh amal pun. Kita boleh cakap je lah, ceramah je lah. Itu yang ramai berceramah aja. Ramai berceramah, tapi tak turun padang. Tak jumpa dengan masyarakat. Tak tolong masyarakat. Ceramah dia berapi-rapi. Sekali dengar, 1000 orang dengar. Tapi seorang rakyat pun dia tak pernah jumpa. Orang politik kan. Orang politik. Ceramahnya berapi-rapi dekat atas pentas. Cakap hebat, khutbah, duha, khutbah. Ceramah, kuliah. Kemudian cakap ceramah politik lagi, pentas politik pula. Tapi berapa kali turun ke bawah jumpa tengok masyarakat. Tengok rakyat. Zaman khalifah dulu, zaman khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, contoh Umar bin Khattab. Dia ceramah tak? Ceramah, khutbah, baca khutbah. Tazkirah, baca tazkirah. Tapi majoriti daripada dia bukan cakap, majoriti duduk bawah bersama dengan rakyat. Bersama dengan rakyat. Tengok jalan sana, jalan sini, jumpa orang sini, jumpa orang sana. Tengok kan. Itu maknanya himmah aliyah, himmah azimah, himmah yang tinggi. Dia bukan bercakap, dia nak bantu. Dia nak bentuk rakyat supaya rakyat kuat. Dia nak bantu rakyat supaya rakyat lemah dapat ditolong. Itu pun betul. Orang yang ada himmah aliyah, himmah azimah. Jadi penceramah-penceramah pun kena macam itu. Penceramah sedap, duduk atas kursi dalam aircon. Kita kena sabar, kita kena berpuasa, sekian. Dalam aircon cakap boleh lah. Orang yang bekerja dekat pasar, dengan keadaan panas teriknya, dalam keadaan penuh dengan kekotorannya, bau busuknya sebagainya. Kemudian maksiat pula ke depan mata maksiat. Boleh jaga. Jadi
Orang yang ada ilmu tetapi tidak ada himmah aliyah, tidak ada himmah azimah. Tidak ada kekuatan untuk dia mengamalkan perkara tersebut. Ilmu tu dia hanya bilik cahaya sahaja, menyuluh. Kita masuk bilik gelap, kita buka lampu, suluh mana dia. Barang kita nak cari tu, bolehlah. Tapi nak cari tu perlu kepada iradah, kehendak qawiyah yang kuat. Iradah qawiyah yang kuat. Baru boleh berjalan, baru boleh ambil. Kalau tak kita sekadar, kat situ. Benda tu kat situ lah, atas meja. Atas meja, tapi tak ambil. Tak dapat lah. Ini keterikatan dengan Allah. Yang ketiga ialah autonomi, nak bebas. Nak bebas. Daya untuk bebas. Daya untuk merdeka. Daya untuk bebas daripada perhambaan daripada sesama makhluk. Perhambaan kepada dunia. Kita nak menjadi hamba Allah. Maka kita kena bebaskan diri kita. Tidak reda dengan sistem jahiliyah yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat. Tidak reda. Maka kita pun berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku reda Allah sebagai Tuhan aku. Aku reda Islam sebagai din, kehidupan aku. Dan aku irada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Barulah timbul perkataan, baru kita faham. Bila kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bila kita baca tu, dia bukan nasyid. Orang jadi nasyid. Raditu billahi rabba, jadi nasyid. Nasyid kita untuk berhibur-hibur, tidak ada himmah. Himmah apa maksud tadi? Raditu billahi rabba, aku reda pada Allah sebagai Tuhan aku, kan? Reda maknanya aku nak bebaskan daripada ni. Pada manusia yang jadi Tuhan, pada dunia yang menjadi Tuhan, daripada apa? Nafsu kita yang menjadi Tuhan, syaitan yang menjadi Tuhan, jin yang menjadi Tuhan. Nak bebas. Ini daya nak bebas ini dia akan membentuk iradah qawiyah. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah sikit sebanyak perkara yang mampu saya cuba sentuh pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu konsep yang betul, satu kefahaman yang betul, tasawur. Tasawur ini satu gambaran yang betul berkenaan bagaimana kita sepatutnya berada dalam Islam. Bagaimana kita seorang Islam, seorang yang beriman sepatutnya berada di dalam dunia ni. Berada dalam dunia ni, hidup kat dunia ni, macam mana kita nak hidup ni? Sebab kalau kita tak ada panduan-panduan daripada Allah, daripada hadis Nabi, tidak ada panduan-panduan daripada sistem tarbiyah yang benar, maka kita akan hanyut. Hanyut dengan apa yang ada lah. Apa yang ada kan, keliling kita, kelalang kita ni. InsyaAllah. Jadi itulah mudah-mudahan. InsyaAllah saya mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kelemahan kita semua. Ya Allah, maafkanlah kita kedaifan kita, kefakiran kita, kehinaan kita, kejahilan kita. Banyak kita lemah. Ya Allah, ampunkanlah. Ampunkanlah ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, terimalah amalan kita. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ya Allah, kita dah lah tak banyak amal. Amal pun korup kan. Korup kan. Penuh dengan penyelewengan. Kita minta Allah, ya Allah, terimalah amalan kami yang sedikit ni. Minta ke Allah, jangan tak minta. Kita minta, ya Allah, ampunkanlah kelemahan supaya amal kita boleh tertingkat. Kita nak supaya tingkat amal kita, jangan sama je. Semalam sembahyang kan 8 rakaat, hari ni 8 rakaat juga, sambunglah lagi 8 rakaat malam-malam. Kan maknanya tarawih tu buat 8 rakaat, 10 rakaat tarawih. Ada yang buat 20 rakaat, malam tu sambung lagi 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat. Boleh tak? Boleh. Jadi kita minta Allah tingkatkan amal kita. Itu dah suruh amal fizikal, amal hati.
Bila kita minta Allah tingkatkan amal kita dengan rendah diri, mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah bagi kepada kita taufik untuk kita beramal kan. Kena minta. Minta ni sebahagian usaha juga. Jadi sesiapa yang Allah ilhamkan untuk mendoa ataupun berdoa akan sesuatu, siapa yang Allah ilhamkan untuk berdoa pada sesuatu, maka insya-Allah itu tanda Allah nak bagi pada kita perkara tersebut. Tapi cara Allah bagi pada kita bukan dia bagi perkara tu, perkara yang kita nak. Allah bagi perkara yang kita nak tu lebih daripada yang kita nak. Allah nak bagi kita lebih daripada yang kita nak. Sebab tu bila kita doa tu nak kena rasa rendah diri dan syukur. Ya Allah, Engkau ilhamkan aku doa. Apa doa tadi kita ajar tadi? Kita sama-sama baca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allah ilhamkan kepada kita melalui hadis Nabi. Maka kita syukur sebab Allah nak bagi kita jannatul firdaus. Kita kena minta sungguh-sungguh, minta. Kalau Allah tak bagi sekarang, Allah bagi akan datang. Kan? Jadi Allah dah bagi kita satu perkara kan. Jadi apakah yang menghalang kita untuk meningkat? Yang menghalang kita untuk meningkat ialah dosa kita. Kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita. Apa kehinaan kita tu? Segala perkara yang Allah tak suka, hinalah tu. Kan? Segala perkara yang Allah suka, aliyah, tinggi. Ada orang nama aliyah kat sini. Kan? Baik, insya-Allah itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah sehinggalah kita mendapat husnul khatimah di dunia ini dan akhirnya sehinggalah kita menghadap Allah. Ya Allah, ya Allah. Sehinggalah kita menghadap Allah di yaumul hisab dalam keadaan rendah diri pada Allah, dalam keadaan sayang pada Allah, dalam keadaan takut murka Allah, dalam keadaan rindu pada Allah. Kita rindu pada Allah. Rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu kepada pencipta kita. Ya Allah, aku rindu pada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku sayang kat Engkau ya Allah, minta kat Allah. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan tu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wanjil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التواكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله وأمتنا على الشهادة في سبيلك يا الرحمن وأمتنا على الشهادة في سبيلك يا رحيم إنك نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين.
اللهم اجعلنا صديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kalau ada kesempatan esok saya akan pergi ke Malaysia Timur. Jadi mungkin kuliah duha kita akan buat di airport lah insyaAllah. Doakanlah semelok dan kita akan bertemu dengan kawan-kawan kita di sana lah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan semua, mudahkan program kita insyaAllah. Tolong sebar-sebarkan apa yang kita bincang ni, mudah-mudahan ada barakah dan rahmat daripada Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.